A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni insya-Allah kita bersama-sama dalam sesi tadabbur harian. InsyaAllah hari ini kita akan membaca di muka surat yang ke-90 insyaAllah. Alhamdulillah kita telah sampai ke muka surat yang ke-90 dan hari ini kita akan bersama-sama di surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 75 sehingga ayat 79 insyaAllah. Jadi dalam insyaAllah dalam ayat ini, dalam muka surat ini, muka surat yang ke-90, insyaAllah pada hari ini kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala mula menceritakan kepada orang-orang yang beriman tentang peperangan, tentang kewajipan kepada orang beriman ini supaya mereka ini menyumbangkan diri mereka, menyumbangkan jiwa mereka, menyumbangkan nyawa mereka untuk Islam, bersedia untuk memberikan apa sahaja, termasuk yang paling manusia sayangi iaitu al-nyawa, iaitu an-nafs. Jadi insya-Allah inilah di antara perkara-perkara lah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang muka surat, dalam muka surat ini insya-Allah, yang moga-moga kita akan dapat pengajaran insya-Allah. Sebelum daripada itu, untuk memastikan suara jadi kepada sesiapa yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini, harapnya dapat memberi respon terhadap macam mana suara pada pagi ini, okey ataupun tak okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam dulu insya-Allah sebab ada umur salam. Jadi insya-Allah kita akan baca pada hari ini tentang peperangan yang saya sebut tadi. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan bersama-sama memandu kita sentiasa insya-Allah supaya kita dapat something daripada Al-Quran insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan allazina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryah az-zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Sadaqallahul azim. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita. Sebelum daripada ni kita baca hujung tu, hujung muka surat yang ke-89 sebelum daripada ni. Kalau bersama-sama saya pada hari ni ada apa ni? Ada mushaf kalau boleh tengok kan, baru sebelum daripada ni Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-74 Allah Subhanahu wa taala kata falyuqatil fi sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, yuqatil fi sabilillah, hendaklah kamu berperang fi sabilillah. Falyuqatil. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kata wa ma lakum la tuqatiluna. Allah Taala sekarang memberi reason, di antara reason reason kenapa, di antara saya sebutkan banyak lagi reason-reason yang lain, tapi di antara sebab kenapa perlunya orang-orang yang beriman ini berperang, bersedia untuk berperang. Kalau kita pada hari inilah kita taklah berperang kan, tak ada suruh, tapi bersedia, maknanya kesediaan untuk berperang tu satu benda yang sangat penting. Kerana orang yang tak ada kesediaan untuk berperang, macam mana dia nak berperang? Berperang ni saya kira sebutkan adalah climate kepada kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa sebutkan tentang perang dan sebagainya, kerana dia adalah climate kepada sumbangan seseorang itu kepada Islam. Kalau orang tu tak bersedia sampai kepada tahap yang maksima, yang mampu dia buat, maksima yang diminta oleh Allah SWT, maka Allah Ta'ala tak mau. Yang kurang daripada itu tak mau. Jadi apabila seorang tu dah bersedia untuk lebih sampai sehingga kehilangan nyawa dia, maka pada ketika itulah, maka yang sebelum daripada nyawa, maka itulah menjadi lebih mudah. Harta ke dan sebagainya, insya-Allah lebih mudah. InsyaAllah lebih mudah. Kalau sekiranya dia ni sudah bersedia untuk mengorbankan nyawa dia. Jadi oleh kerana itulah, maka Allah SWT sebutkan dalam ayat yang akan kita baca pada pagi ini, ayat 75 daripada surah An-Nisa ni, Allah Ta'ala sebutkan, iaitu dia kata wa ma lakum la tuqatiluna. Kenapa kamu ni malakum dalam bahasa Arabnya dia malakum, apa kamu ni, apa masalah kamu ni, gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala macam sekarang ni bertanya kepada kita semua, malakum, apa hal kamu ni, la tuqatiluna fi sabilillah, kenapa kamu tak nak
apa ni, berjuang, berperang, maknanya mengorbankan nyawa kamu fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Taala sebut di sini kan, wal mustad'afina minar rijali wan nisa, sedangkan banyak sepatutnya kamu kena berjuang di jalan Allah ni untuk apa? Membebaskan al mustad'afin. Mustad'afin, kita balik cerita sikit di zaman Nabi dulu, ada Mekah dan juga Madani, iaitu sebelum Nabi SAW berpindah ke Madinah. So ada di sini adalah ada apa kita kata, iaitu orang-orang zaman Mekah. Di zaman Mekah ni ramai orang masuk Islam, ada orang masuk Islam, tapi bila Nabi SAW kata, okey, sekarang kita semua berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi kata, tapi ada sebahagian daripada orang-orang Islam ni yang tak mampu untuk berhijrah. Tak mampu kenapa? Bukan mereka tak nak. Yang tak nak tu memang ada masalah lah kan, kalau tak nak. Tapi masalahnya bukannya mereka ni tak nak. Setengah daripada mereka ni dikurung, disekat, ditahan oleh sama ada family ke, oleh kerana apa ni, oleh kaum mereka ke, dan sebagainya. Jadi banyak ada macam tu. Kata Ibnu Abbas dalam satu riwayatnya, dia mengatakan bahawa habasahum qaumuhum, mereka ni ditahan oleh kaum mereka. Dan termasuk orang yang ditahan, Ibnu Abbas berkata, ialah aku dan juga mak aku. Apabila ayat ni nak menunjukkan wal mustad'afin, itu maknanya orang lemah. Orang lemah tu siapa? Iaitu aku dan mak aku termasuk dalam golongan tu. Jadi Allah SWT kata sini, sepatutnya orang-orang mukmin ini bersedia untuk berperang fi sabilillah. Kerana apa? Kerana untuk membebaskan wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan. Ada lelaki, ada perempuan, ada kanak-kanak kan, yang mana yang tertahan, yang tak boleh nak berhijrah kerana tertahan. Allazina yaqulun, Allah Ta'ala sebutkan sifat mereka ni. Sifat mereka apa? Allazina yaquluna, mereka ni berkata, sentiasa berkata. Mereka dah dengar kan, sahabat-sahabat semua dah pergi, sahabat-sahabat mereka yang Muslim semua dah pergi ke Madinah, tapi mereka tertahan. Yaquluna, mereka berkata, mereka sentiasa berdoa, iaitu Rabbana akhrijna min hazihil qaryah. Ya Allah, maknanya sini ialah mereka bukan tak nak tapi mereka tertahan. Mereka akan berdoa, dia kata, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, akhrijna, keluarkanlah kami min hazihil qaryah, daripada kampung ni, iaitu Mekah pada masa itu. Az-zalimi ahluha, yang mana zalim, orang negeri itu zalim, iaitu menahan. Bukan zalim maknanya buat zalim, maknanya apa ni, menikah ke, bukan yang zalim maksud situ ialah, maksudnya mereka menahan mereka ni daripada berhijrah, untuk mereka pergi kepada ni. Dan juga zalim kerana apa? Kerana mereka tu kufur. Jadi kalau kita tengoklah kan, pada hari ni kita tengok kan, ada tak benda ni? Ada benda ni berlaku kan tak? Ramai di kalangan orang-orang Islam yang mana mereka ni diseksa, mereka ini dipaksa menjadi kufur, mereka ni berada dalam keadaan suasana orang keliling tu kufur, mereka nak keluar daripada situ kan, tapi tak boleh. Ramai kan, dah sebab sekarang ni kita dah ada pula sempadan-sempadan geografi dan sebagainya kan, bukan mudah maknanya nak pergi dari satu negeri ke satu negeri. Jadi, dan kemudian kita pula tidak ada mempunyai satu kekuatan Islam yang kuat yang boleh menekan orang-orang yang cuba untuk menyeksa orang-orang Islam ni. Jadi kita tengok kan macam-macam berlaku sekarang ni kan. Ada orang Islam yang telah ditindas, ada orang Islam yang macam-macam kan. Dan ada di kalangan orang kafir pula yang telah mengatakan satu benda yang tak elok kepada Nabi kita SAW, melukis kartun lah. Dan macam-macam sekali kita dapatkan pada hari ini. Tapi kita tak boleh nak buat apalah sebab kita tidak mempunyai. Jadi Allah SWT sebut sini, orang Islam sepatutnya semua adalah kenalah bersedialah untuk buat benda ni semua. Kerana adanya mustad'afin di atas muka bumi ni, yang mana mereka ni nak membebaskan diri daripada apa ni, kekufuran ni kan, yang memaksa mereka kan. Jadi mereka ni dah berdoa. Kemudian Allah Ta'ala kata ni, waj'al lana min ladunka. Kemudian mereka berdoa lagi. Tu doa nombor satu. Doa yang kedua, mereka kata waj'al lana min ladunka, dan jadikanlah kami, bagi kami ya Allah kan, min ladunka, daripada sisi engkau, waliyan. Waliyan makna penjaga. Waj'al lana min ladunka nasira, dan juga jadikanlah, kata, untuk kami daripada sisi engkau ya Allah nasira, iaitu nasira yang akan menahan kami daripada orang-orang musyrik itu. Nasira itu maknanya penolong, tapi penolong situ kata tafsir Jalalain, dia kata yamnauna minal kuffar, yang akan dapat menghalang kami daripada orang kafir itu. Jadi alhamdulillah, selepas daripada itulah, maka selepas daripada Fathu Mekah, datanglah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertolongan Allah dengan Fathu Mekah, maknanya selamatlah mereka. Walaupun lambat kita katakan, tetapi sebenarnya itu adalah merupakan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka pun selamat semua, dan mereka telah dilantiklah di situ kan. Ada apa ni, sahabat-sahabat yang telah dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi ketua
kepada orang-orang Muslim itu, iaitu Nabi SAW telah melantik Attab bin Usaid menjadi ketua kepada Mekah ni, governor Mekah kan. Jadi alhamdulillah itu adalah dipanggil wali ya. Sebab itulah kita panggil sini adalah di zaman Islam dulu dipanggil sebagai wali. Wali itu maknanya ialah governor ke dan sebagainya kan. Sebagai mengambil daripada apa yang disebutkan di dalam ayat ini, wa ja'alna min ladunka waliya. Ya Allah, jadikanlah jadikanlah daripada sisi engkau waliya, seorang yang akan menjaga mereka. Alhamdulillah, selepas daripada itu orang-orang Mekah pun selamat, alhamdulillah. Kemudian Allah SWT sebutkan selepas itu, yang pertama reason, kita kata reason kenapa, dan reason ini berlaku sepanjang zaman, berlaku sepanjang ketika, bukan hanya di zaman tersebut saja. Allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan. Kemudian dalam ayat sekarang ni, ayat 76 Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perbezaan orang Islam, apa beza dengan orang yang tidak Islam. Dan orang, kemungkinan juga iaitu kita sebutkan sini kan, iaitu orang Islam sepatutnya apa. Allah Ta'ala sebut sini allazina amanu, orang-orang yang beriman ini, orang yang beriman ni, mereka ni adalah berperang kerana apa? Fi sabilillah. Bukan kerana sebab lain, bukan kerana sebab nak harta, bukan sebab kerana nak hanya negara, hanya sempadan, hanya tanah air dan sebagainya. Tapi orang Islam, orang beriman, dia ada sebab dia bila dia berperang, iaitu fi sabilillah, kerana jalan Allah. Kerana jalan Allah itu ni untuk membebaskan manusia daripada kongkongan jahiliah, kongkongan syirik, kongkongan maksiat dan sebagainya. Itu sebab itulah, sebagaimana yang disebutkan di atas tu yang kita baca tadi tu, itu adalah di antara salah satu daripada sebab-sebab kenapa orang Islam ni kena berperang. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata sini kan, allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah, mereka itu berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tengok perbezaannya, wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Tapi orang kafir dia berperang kerana apa? Fi sabilit taghut. Allah Taala kata taghut sini, ini dah berapa kali disebut daripada ni kan, sebelum daripada ni dah ada perkataan taghut kan. Jadi taghut tu ertinya adalah iaitu apa-apa yang selain daripada Allah, yang diikuti selain daripada Allah. Apabila manusia ni ikut Allah, maka itu satu. Tapi di sebelah pihak lagi ni ialah manusia yang mengikut taghut, iaitu yang selain daripada Allah. Tak kira lah kan, apa-apa sahaja yang lain daripada Allah, yang dituruti, yang dipatuhi, yang dikagumi ke, yang angka, itu adalah taghut. Jadi jaga-jaga kan, orang kafir ni, mereka ni menyembah taghut, mereka ni berperang kerana taghut. Kerana taghut ni boleh jadi macam-macam, mungkin boleh patung berhala, mungkin boleh juga ialah kerana benda-benda yang mungkin kita nampak macam bukan berhala. Contohnya apa kan? Hawa nafsu. Dalam Quran sebut afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ilahahu hawahu. Ertinya ada juga orang menyembah hawa nafsunya, bukan sembah letak hawa nafsu sembah macam tu, bukan. Tapi ertinya lah mereka ini mengikuti kehendak hawa nafsu mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata itu pun adalah merupakan satu bentuk mengambil Tuhan, mengambil nafsu sebagai Tuhan. Jadi bayangkan nafsu boleh jadi Tuhan. Maknanya mungkin jantina lelaki suka kepada perempuan, melampau-lampaukan sehingga melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seolah mempertuhankan lelaki, mempertuhankan perempuan, mempertuhankan suami, mempertuhankan mata wang ringgit, mempertuhankan rumah, macam-macam boleh jadi kan. Jadi oleh kerana itu kan, itu nama dia, apa-apa yang diikuti yang bercanggah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu nama dia at-taghut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Mereka itu berperang, berjuang bersungguh-sungguh kerana fi sabilit taghut. Jadi Allah Taala kata faqatilu awliya asy-syaitan. Maka hendaklah kamu memerangi awliya asy-syaitan. Ini dipanggil awliya asy-syaitan ni. Yang kafir ni kan, yang kafir yang berjuang taghut, yang bukan Allah ni, maka itu adalah nama dia, adalah mereka ni adalah awliya asy-syaitan. Kemudian maka Allah Ta'ala kata perangilah mereka ni, perangilah mereka. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Jangan kamu sangka bahawa kuat sangat sebenarnya syaitan ni, walaupun nampak macam kuat lah. Syaitan, kumpulan syaitan ni kan, kumpulan yang anti-Islam dan sebagainya, kita nampak mereka ni macam kuat, Allah Ta'ala kata, tapi sebenarnya kait mereka, walaupun mereka plan macam mana pun, kait mereka ni, iaitu planning mereka, strategi mereka dan sebagainya, sebenarnya nak lawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak mungkin. Allah Taala
maha kuat, maha agung, maha besar dan sebagainya kan. Jadi Allah SWT kata kat sini, jangan kamu takut, inna kaidasyaitan dha'ifa kana dha'ifa. Allah Ta'ala nak beri rangsang kepada kita ni supaya kita ni kan jangan rasa takut kepada apa-apa saja planning grup-grup syaitan ini. Sebab kadang-kadang kita rasa takut, sebab tu kita takut nak lawan kan. Tapi of course lah kan, kita sendiri kena berusaha kan, kena berusaha sebagaimana Allah Ta'ala suruh kita berusaha. Jangan tak berusaha kan, berusaha dengan planning kita, dengan kekuatan kita kan, semua tu kena usaha kan. Tetapi janganlah kadang-kadang kita ni kan, orang yang ramai kalah dengan orang yang sedikit. Kenapa kadang-kadang tu? Bukan kerana sebab mereka ni, sebagai contoh lah kan dalam Islam Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dalam peperangan Uhud dalam peperangan Badar, minta maaf, kita start dengan Badar. Dalam peperangan Badar, mereka ni sedikit, tapi orang kafir 1000, ini 313. Siapa menang? Orang Islam menang kan. Dalam Uhud ni ada special case sikit, kita tak apa, kita tutup kan, ada special menang kalah. Pada mula-mula memang kita menang kan, memang orang mukmin menang. Dalam peperangan Ahzab, orang Islam hanyalah 3000, tapi orang kafir 10,000 kan, semua sekali. Ahzab semua sekali, orang Mekah, orang Arab Badui, orang semua kan, semua kaum menyerang Madinah, tapi mereka kalah. Khaybar mereka kalah. Di mana saja peperangan, semua orang Islam akan menang. Bila apa? Bila mereka ni sedikit. Tapi di zaman Nabi SAW berlaku peperangan Hunain. Allah Ta'ala nak catat kan, wa yauma Hunain iz a'jabatkum kasratukum. Allah Ta'ala kata, ingatlah peperangan Hunain. Ingat ketika mana? Ketika iz a'jabatkum kasratukum, bilangan kamu tu, kuantiti kamu telah menyebabkan kamu ni merasa kagum ni, rasa wow, kita akan menang hari ni. Sebab apa? Kuantiti kita dah ramai. Rupanya Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kamu, kuantiti tak boleh memenangkan kamu. Yang menangkan kamu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita ni, kalau kita planning macam mana pun, kita kuat macam mana, jangan kita rasa sombong bahawa sehingga kita ni hilang pergantungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So jangan takut kepada orang kafir, kerana kemenangan orang Islam itu bukanlah kerana kekuatan daripada kita sahaja, usaha kita saja, tapi adalah waman nasru illa min indillah. Kemenangan tu, waman nasru, tidak adalah kemenangan itu melainkan min indillah, daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kerana ni, bukan kerana tu, bukan kerana ni, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar kita kat sini kan, bahawa Allah Ta'ala kata, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Mereka tu sebenarnya lemah. Walaupun mereka planning macam mana pun, planning orang kafir adalah lemah. Nak kuatkan kita, nak bagi semangat kita, insya-Allah kan Allah Ta'ala bersama dengan kita, insya-Allah kan. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Sekarang ni kita tengok pula ayat yang ke 77 Ayat 77 ni nak cerita pada satu keadaan yang lain pula, iaitu apa? Allah Ta'ala ni masih peperangan, cerita tentang peperangan, iaitu masa di Mekah dulu, Allah Ta'ala tak benarkan orang mukmin ni berperang. Kalau kena pukul pun mereka akan kena pukul, kalau kena apa-apa pun mereka akan tak melawan. Itu sebab apa? Sebab Nabi SAW pernah katakan, ma umirna bidzalika. Itu apabila ada satu kumpulan sahabat ni nak berperang kan, Nabi kata, ma umirna bidzalik, aku tak disuruh. Jadi bila tak disuruh, tak boleh lawan. Kena apa-apa, sabar. Kena boykot, kena pukul, kena apa, tak boleh lawan. Walaupun malaikat datang, tak boleh lawan. Malaikat kata nak tolong, offer, no, sorry, tak boleh. Jadi ayat ini turun nak katakan ni, kita baca ayat ni, kita tengok, alam tarah, tidakkah kamu lihat? Allah Ta'ala nak suruh kita ni ingatkan balik kan, walaupun ayat ni Madinah kan. Jadi Allah Ta'ala kata, tidakkah kamu lihat ilal ladzina qila lahum, orang-orang setengah daripada mereka yang dikatakan kepada mereka, qila lahum, kuffu aydiyakum, tahan tangan kamu, maknanya jangan berperang dulu. Ni masa di Mekah dulu kan. Wa aqimus solah, dirikan sembahyang, kamu sekarang dirikan sembahyang saja, jangan berperang. Kemudian tu wa atuz zakah, tunaikan zakat. Dirikan sembahyang, tunaikan zakat. Zakat sini, walaupun kita kata di Mekah mana ada zakat kan, tak artinya zakat di sini lah maknanya korbankan sebahagian daripada harta kamu untuk Islam. Tak ada had yang tertentu di Mekah ni kan. Di Madinah ada had dia kan, 2.5% dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala dah suruh zakat ni semasa di Mekah lagi, tapi dalam bentuk yang berbeza. Kemudian Allah Ta'ala kata falamma, sekarang Allah Ta'ala sebut ingat tak, falamma kutiba alaihimul qital, ingat tak bila diwajibkan ke atas mereka ini perang, dulu mereka ni bersungguh-sungguh, bila kena seksa dan sebagainya mereka ni kata nak berperang. Allah Ta'ala kata jangan. Tapi apabila tengok
Bila di Madinah ni, falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasyah. Tiba-tiba mereka ni takut bila disuruh perang di Madinah ni, tiba-tiba mereka ni takut pula untuk berperang. Seolah-olah takut mereka kepada musuh tu sama seperti takut mereka ni kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala, kepada azab Allah. Tengok kan, apa kamu ni kan, kamu tak takut, kamu tak ikut perintah Allah, kamu kena azab Allah. Sekarang ni mereka macam takut. Apa takut? Jadi Allah Ta'ala kata gini, ini ungkitkan lagi ni, wa qalu rabbana lima katabta alaina alqital. Tiba-tiba mereka kata lagi kan, mereka kata, ya Allah, kenapa kau wajibkan ke atas kami perang? Dia kata, laula akhartana ila ajalin qarib. Boleh tak lambat sikit ya Allah, boleh tak lambat sikit, janganlah sekarang gitu kan. Cool. Kalau orang yang macam tu orang macam tu main ikut nafsu, ikut emosi kan, kalau kena teruk nak perang, bila disuruh perang tiba-tiba sayang pula kan. Di Madinah ni kan, di Madinah ni maknanya kalau perang mereka dah mula start kaya, dah start ada harta, dah nak seronok hidup kan. Jadi Allah Ta'ala kata kan, kamu sekarang kena berperang. Tiba-tiba mereka tak nak, minta lambat sikit, katakan cool, katakan kepada mereka ni, mata'ud dunya qalil. Tu dia obat dia. Obat dia, ingat keseronokan dunia ni sedikit Jadi maknanya di sini apa yang kita boleh faham di situ ialah orang-orang yang tak nak berperang, lambat, nak minta lambatkan, minta tangguh dan sebagainya ni kan, sebenarnya mereka ini sudah terikat dengan dunia, keseronokan dunia. Jadi katakan kepada mereka, jawapan dia ialah, obat dia ialah, kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Akhirat tu lebih baik untuk kamu. Jadi kalau kamu macam tu, kamu ada masalah dengan dunia tu, masalah dalam diri tu kalau takut tu kan, takut. Sedangkan orang-orang yang beriman betul-betul ni, mereka nak pergi ke akhirat dengan cepat kalau boleh kan. Dan cara untuk pergi ke akhirat dengan cepat tu ialah dengan mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-mautu fi sabilillahi asma amanina. Syahid di jalan Allah itu adalah cita-cita kami yang paling tinggi sepatutnya. Itu sepatutnya sebagaimana ulama ajar kita kan. Tapi tiba-tiba ni kata nak duduk dunia dah seronok. Apa yang seronok sangat dunia ni? Jadi Allah Ta'ala katakan akhirat itu khairun bagi orang yang bertakwa, liman ittaqa, maka dia akan suka kepada akhirat tu. Kemudian Allah Ta'ala kata di akhirat ni kan, bila pergi kepada akhirat, la tuzlamuna fatila. Fatila kita sebut sebelum daripada ni kan, iaitu satu benda yang kecil tu kan, yang satu orang yang kecil dalam biji kepada kurma tu, satu orang yang kecil kan, fatil dipanggil. Maknanya satu benda yang kecil lah, yang remeh kan, Allah Ta'ala mereka tak akan dizalimi walaupun sedikit, dengan niat ke dengan apa kan, Allah Ta'ala tak akan zalimi mereka. Jadi nak tunjukkan di sini ialah apa kan, bahawa sepatutnya kan mereka ni kan berlomba-lomba untuk pergi ke syurga, untuk pergi kepada syahid kan, bukannya nak minta lambat-lambat pula kan. Allah Ta'ala nak dah buka peluang kepada mereka kan, pintu syurga, pintu terbuka kan. Sebagaimana seorang sahabat tu bertanya kepada Rasulullah kan, dalam satu peperangan tu, ketika nampak orang kafir di depan kan, ketika nak berperang ni kan, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah kan, di manakah syurga kan? Situ kan. Jadi dia campakkan kurma dia tu kan, yang baru nak dimakan tu, kata bakhin, dia campakkan kurma dia pun meluru, dia pun syahid. Jadi maknanya di sini ialah macam tu kan jiwa-jiwa para sahabat yang betul lah. Jadi Allah Ta'ala sebutkan tadi ni ialah satu kelompok, bukan semua sahabat, ada satu kelompok yang kecil daripada sahabat yang, dan kita kalau sekarang ni mungkin besar kan, bukan kecil kan. Kalau dulu ni kumpulan kecil daripada para sahabat, ini kumpulan besar daripada orang mukmin sekarang ni. Ini sifat dia. Jadi ingatkan mereka, kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Allah Ta'ala kata kamu tidak dizalimi walaupun sekecil seorat apa yang ada pada biji kurma tu, yang sangat-sangat kecil. Ainama takunu yudrikumul maut. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, ni sebut lagi kan, kenapa orang ni biasanya takut nak berjihad, nak bersama-sama di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bekerja di jalan Allah untuk menyebarkan Islam dan sebagainya kan. Kenapa biasa manusia? Allah Ta'ala sebut yang kedua ialah kerana takut mati. Jadi mereka ingat mati ni habislah, tak boleh merasa nikmat dan sebagainya kan. Itulah masalah manusia. Jadi kalau selesai masalah ni, masalah sayang kepada dunia, kemudian masalah takut kepada mati ni, seolah mati ni adalah pemutus. Bukan, mati ni adalah pemula kepada satu kehidupan sama ada baik ataupun tak baik kan. Jadi
Kalau dia tahu bahawa syahid itu membawa kebaikan kepada dia, jadi Allah Ta'ala kata kat sini, Ainama takunu yudrikumul maut. Kamu ingat, kamu di mana-mana kamu tak mati ke? Tak. Kamu ingat kalau kamu pergi berjihad, berjuang, berusaha di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan, kamu pergi berdakwah dan sebagainya, kamu tak mati. Tak. Allah Ta'ala kata, di mana saja kamu berada, Ainama, di mana saja takunu kamu berada, yudrikumul maut. Maut ni akan pergi kepada kamu. Kamu pergi Mushtari ke, kamu pergi ke Pluto ke, kan kamu pergi ke mana-mana lah, lari. Bukan malaikat ada di sini saja, bukan malaikat ada di bumi. Kau pergi naik bulan mana pun, maut akan datang kepada kamu kan. Jadi Allah Ta'ala kata, yudrikumul maut, maut akan datang kepada kamu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Jadi Allah Ta'ala buat perumpamaan, zaman dulu tak ada roket, tak ada apa kan. Zaman sekarang ada macam-macam. Tapi zaman dulu ni yang paling naik atas bukit yang tinggi, lepas tu buat istana di atas tu. Buruj ni maknanya adalah satu istana, satu kota, satu menara yang tinggi, musyayyadah yang sangat kuat, tempat dia tinggi, sangat kuat pertahanan dia kan. Maknanya kalau zaman dulu memang tak boleh pergi lah kan. Jadi Allah SWT sebut ni, kamu berada di situ pun kamu akan mati juga. Yudrikumul maut. Kemudian walau kuntum fi burujin musyayyadah, di dalam husun, dalam kota yang musyayyadah, murtafi'ah, wa in tusibhum hasanatun yaqulun hazihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulun haza min indi. Ni Allah Taala sebut lagi. Ni perangai orang-orang yang tak betul iaitu apa mereka ni, ini orang Yahudi pula. Allah Ta'ala cerita ni, yaquluna ni, yaquluna wa in tusibhum ni, orang Yahudi ni berkata apa? Orang Yahudi kata wa in tusibhum hasanah. Kalau ada dapat kebaikan, mereka dalam hidup mereka, orang Yahudi ni, kalau ada kebaikan, mereka akan kata apa? Ini adalah daripada yaqulun haza min indillah, daripada Allah kan. Kalau dapat kebaikan, mereka macam gembiralah. Tapi Allah Ta'ala kata wa in tusibhum sayyi'ah, tapi kalau ada keburukan, kemarau ke, tumbuhan tak jadi ke dan sebagainya, itu perkara ni berlaku, dia kata ialah semasa Nabi SAW tiba di Madinah. Bila Nabi tiba di Madinah kan, tiba-tiba berlakulah kemarau dan betul-betul macam tu kan, betul-betul yang mana kurangnya tanaman tak berapa menjadi kan. Itulah dia kata wa in tusibhum sayyi'ah tu, itu maksud sayyi'ah sini. Jadi asalnya walaupun maknanya ialah lebih umum lah, selepas ni kan kita faham lebih umum kan, tapi ini asal ayat ini turun, dia kata ialah kerana orang Yahudi ni mengatakan bila berlakunya kesenangan mereka, Allah Ta'ala beri kesenangan pada kita. Bila berlakunya masalah-masalah kan dalam kehidupan mereka, bila Nabi SAW tiba tu ke Madinah, mereka akan kata yaqulu hazihi min indik, dia kata ini daripada kamu lah punca ni, Muhammad ni kamu punya. Maknanya sikit-sikit nak salahkan Muhammad. Semua benda yang berlaku pun sikit-sikit nak salahkan Muhammad. Yang makna bencinya mereka pada Muhammad tu, sehingga semua benda Muhammad yang sebab penyebabnya. Ni kita kena ingatkan Allah nak bina kan cara fikir kita kan. Kemudian Allah Ta'ala kata kullu min indillah. Katakan Muhammad beritahu kepada mereka ni, kepada orang yang berfikiran macam ni, sama ada Yahudi ke siapa, semua benda daripada Allah. Allah Ta'ala yang tetapkan semua kan. Tak kiralah keadaan dia macam mana, maksudnya ialah itu adalah qada daripada Allah. Kalaulah Allah Ta'ala sebutkan kan, fama lihaula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Apa masalahnya mereka ni sampai tak boleh nak faham ni? La yafqahuna haditha maknanya tak boleh nak faham apa yang diceritakan kepada mereka. Sebab mereka ni dah diselubungi oleh hasad dengki kepada Nabi SAW. Jadi bila orang dah hasad ni kan, orang yang dah emosional hasad ni nak, maka apa benda semua diceritakan kepada dia, semua tak boleh terima. Tu bayangkan orang Yahudi itulah perangai dia kan. Mereka dah benci pada Nabi sehingga apa yang dicerita pun kan kita tak boleh terima, semua tak. La yafqahuna. Jadi Allah Ta'ala kata fama lihaula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Apa-apa yang dikatakan kepada mereka, yang diberitahu kepada mereka, la yafqahuna, mereka tak boleh nak faham, tak boleh nak terima. Ma asabaka, Allah Ta'ala explain lagi, tekankan lagi kan. Sebenarnya masalah apa-apa saja yang berlaku ni sebenarnya adalah semua itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah orang beriman ni kan, dia tak adalah sakit hati, tak adalah maknanya kan apa ni tension, tak adalah semua yang berlaku kan, ma asabaka min hasanatin, daripada kebaikan yang kita sebutkan tadi kan, apa-apa sajalah kan kurnia Allah yang manusia ni suka dan sebagainya, manusia suka kan, faminallah, semua itu daripada Allah. Kemudian wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tapi ingat kalau ada perkara-perkara seolah-olah macam kontradik macam ayat tadi, tapi sebenarnya ayat yang kedua ni tak kontradik.
Maksudnya yang kedua nak cerita apa? Kalau apa-apa yang berlaku sebenarnya pada hakikatnya daripada Allah juga, tapi kenapa? Kerana nak membalas di atas kejahatan kamu. Jadi oleh kerana itu, kalau benda-benda yang kamu tak suka tu, biasanya adalah kerana kesalahan kamu. Allah Ta'ala nak sama ada uji kamu, ataupun Allah Ta'ala nak bersihkan kamu daripada kejahatan kamu. Kerana kejahatan kamu lah kan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kenakan perkara-perkara tersebut kan, sebagaimana yang kita baca dalam ayat yang lain kan. Jadi Allah SWT sebut sini, wa arsalnaka lin-nasi rasulah, dan Allah Ta'ala kata, kami utuskan kamu wahai Muhammad, wa arsalnaka lin-nasi rasulah, ada sebagai seorang rasul. Nak cerita kan, makna Muhammad ni tidak ada lain melainkan dia ni rasul ni. Kerja dia adalah menyampaikan ni benda-benda ni lah, dia nak sampaikan ni kepada kita semua ni. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah kalau orang lain tak terima pun Nabi ni kan, orang lain kata menuduh Nabi, menolak Nabi kan sallallahu alaihi wasallam, cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala menjadi saksi syahid kepada risalah kamu ni, menyampaikan risalah kamu adalah rasul, maka cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai saksi kepada semua benda ni. Wallahu a'lam bissawab. Terpanjang sikit, minta maaf yang lebih 2-3 minit. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan pandu kita insya-Allah dengan Al-Quran. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah jumpa lagi dalam sesi akan datang insya-Allah, muka surat yang ke-91.